Ya, saya clear ke Ustaz? Okey. Oi, sangat clear Ustazah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah Alhamdulillah. di rumah ke Ustazah? Ya, saya di rumah saudara. Okey. Rumah saudara. Terpaksa tukar rumah kan ni Ustazah? Semata-mata nak Ah, live ni? Bukan, saya terperangkap seorang-seorang kat nilai, jadi menyelamatkan diri. Oh, okey. Ustazah dinilai. Masya Allah. Tak ada tugasan di universiti Ustazah? Tak ada perlu masuk office ke apa? Tak ada? Sekarang ni kerja dari rumah. Hmm. Untuk sementara. Ada ada kelas, kalau kelas belum mula lagi lah USIM Ustazah Kelas sekarang diberi cuti Ustaz sampai 1 hari bulan 6 insya-Allah. Kemudian kita akan mulakan kelas. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kepada rakan-rakan penonton IG Tadabbur Center, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. InsyaAllah pada petang Jumaat yang diberkati 15 Ramadan Al-Mubarak pada petang ini, kita bersama dengan Murabbi yang seterusnya, Tadabbur bersama Murabbi siri yang ke-12. Kita memilih Alhamdulillah Ustazah Dr. Siti Mardiah binti Kamal Azhar selaku panel jemputan untuk mengupas satu topik yang saya harap semua rakan-rakan bersedia untuk mendengar dengan teliti, kerana kisah yang bakal dipaparkan adalah kisah yang saya kira sungguh tidak mencukupi masa yang ada sebenarnya, iaitulah IG punya duration kurang daripada 1 jam. Tetapi inilah tujuan segmen Tadabbur bersama Murabbi yang diadakan Tadabbur Center. Pertama sekali bertujuan agar rakan-rakan dapat berkenalan dengan asatizah dalam bidang pengajian tafsir, siapa orang-orang, siapa ahli-ahli dalam bidang Al-Quran ini. Dan yang kedua, untuk mencetuskan keinginan lebih mahu mempelajari tafsir Al-Quran, menerusi apa yang bakal dibawa oleh asatizah kita. Baik, Ustazah, saya mohon izin untuk memperkenalkan Ustazah kepada rakan-rakan penonton di IG dan di Facebook Tadabbur Center, iaitulah Ustazah Siti Mardiah memperolehi sarjana muda dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah dari USIM sendiri, Universiti Sains Islam Malaysia. Memperolehi sarjana master dalam bidang Usuluddin Nun Jauh di Universiti Yarmouk, Jordan. Dan Ustazah menyempurnakan doktorah ataupun PhD juga dalam universiti yang sama dalam bidang tafsir dan ulum Al-Quran. Menariknya, topik yang bakal kita kupas ini adalah juga salah satu ataupun sebahagian daripada apa yang dikaji oleh Ustazah di peringkat PhD, iaitulah kajian mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam. Juga untuk makluman semua rakan-rakan yang menonton, Ustazah juga adalah bekas debater bahasa Arab. Jadi bukan calang-calang panel kita bersama pada petang ini. Bekas debater bahasa Arab USIM selama 3 tahun Ustazah, 2006 hingga 2009. Ya, sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Dan Ustazah juga merupakan trainer jurulatih pasukan debat bahasa Arab. Marha ni apa Ustazah? Marha ni? Dia macam, kalau dia maksudnya macam bravo lah, dia ganti tepukan tangan, kita sorak macam tepukan. Masya Allah. Persatuan mahasiswa je dan permai. Subhanallah. Untuk makluman semua, Al-Fadhilah Ustazah lahir pada 1986 dan anak jati negeri Kedah, Darul Aman. Kedah belah mana tu Ustazah? Dekat dengan airport Ustaz. Ustaz turun airport, Ustaz panggil saya. Tu dia, dekat benar di airport. Alhamdulillah. Okey. Topik kita hari ini, ya, sebagaimana telah diumumkan, adalah mengenai ibrah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tanpa membuang masa, saya memberikan ruang 30 minit hingga 40 minit kepada Ustazah untuk berkongsi mengenai topik kita pada petang ini. Dan insya-Allah sebarang soalan boleh ajukan di ruangan komen
saya akan lihat soalan yang berkenaan untuk diajukan kepada Ustazah selepas sesi bersama Ustazah sekarang. Silakan Ustazah, faltafadhali. Silakan Ustazah. Sebelum saya bercakap lebih lanjut hari ini, kita doakan murabi kita yang telah kembali bertemu Tuhan dalam perjalanan ke negeri abadi. Semoga Allah ampunkan dosa Tuan Guru kita, almarhum Ustaz Ismail Kamus. Dan saya bagi tahu, ulama-ulama ni bila hilangnya ulama, dia tidak patah tumbuh, tapi dia patah tidak tumbuh, dia hilang tidak berganti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Insyaallah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syahri sendiri selaku moderator hari ini, dan terima kasih kepada pihak Tadabbur Center sudilah jemput saya yang belum ada pengalaman apa-apa, dan terima kasih kepada para pendengar. Saya mohon andai kata ada kesalahan ataupun ada kekurangan di mana-mana, saya mohon dengan seikhlas hati teguran daripada semua. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Barakallahu fiik. Hari ini saya nak kongsi tentang kisah seorang Nabi, seorang Rasul yang disebut di dalam Al-Quran nama Baginda alaihi salam. Okey, Nabi pada hari ini saya memilih cerita Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kalau kita tengok di dalam Al-Quran terdapat kita kata 43 tempat disebut nama Sayyidina Nuh alaihi salam. 43 tempat pada 28 surah. Surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Dan yang paling unik adalah cerita Nabi Nuh alaihi salam ni dia turun di dalam Al-Quran secara tafsil ataupun secara terperinci pada surah-surah Makkiyah. So dia ada 9 surah Makkiyah. Dia ada 9 surah Makkiyah yang bercerita secara terperinci. Pertama suratul Qamar, kemudian suratul A'raf, kemudian suratul Syu'ara, kemudian suratul Saffat, kemudian suratul Ankabut, suratul Hud, suratul Nuh dan suratul Mu'minun. Okey. Kemudian saya sebut dulu, beriman kepada Rasul adalah sebagaimana kita semua tahu, beriman kepada Rasul adalah salah satu daripada rukun iman. Kalau kita ingkar seorang saja Rasul, maka secara automatik iman kita bermasalah ataupun boleh jatuh kufur. Okey, yang tu kita semua sepakati. Maka saya cerita hari ini cerita Sayyidina Nuh alaihi salam, kita mulakan mungkin dengan nama baginda. Okey, disebut oleh sejarawan. Saya sebut dulu macam tu. Sejarawan menyebut bahawa Nuh alaihi salam ni, Prophet Nuh ni, ada nama sebenar dia adalah Abdul Ghaffar. Ini sejarawan. Ya, Abdul Ghaffar. Kemudian datang mana nama Sayyidina Nuh ni? Nama Nuh ni datang dari mana? Dikatakan bahawa Nuh ni kalau mengikut bahasa daripada Nawaha. Nuh ni bermakna kasratul buka, orang yang banyak menangis. Bahkan ada pengriwayatan bercerita Nuh ini ataupun Abdul Ghaffar ni dia menangis 500 tahun. Mungkin satu dakwah, maksudnya dia berdakwah 500 tahun, menangis setiap waktu sehingga digelar Nuh. Kemudian sambung lagi tangisan itu menjadi hampir 950 tahun. Itu sejarawan bercerita. Akan tetapi saya suka petik kata-kata Syekh Salah Al-Khalidi, ulama besar bumi Jordan. Syekh Salah kata benda ni tidak ada sandaran kerana nama Nuh yang datang dalam Quran itu adalah memang kita kata satu isim alam a'jami. Memang nama dia macam tu. Tidak ada kena-mengena baginda Nabi itu menangis banyak dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian sebagaimana kita tahu, semua nabi-nabi dan rasul yang Allah utus adalah untuk menyeru kepada dakwah kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi apa-apa pun baginda Rasul diutuskan untuk kembalikan manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tauhid. Maka cerita ni bermula
Nabi Nuh ni digelar sebagai, kita kata, Abul Bashar At-Tani. Abul Bashar Al-Awal siapa Ustaz? Adam alaihi salam. Masya Allah Ustaz, entah asal apaan. Sayyidina Adam, Sayyidina Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, maknanya bapa umat manusia yang pertama dicipta. Kemudian Sayyidina Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar At-Tani. Sekarang ni kenapa digelar sebagai Abul Bashar At-Tani? Kerana baginda Nabi Nuh alaihissalam, selepas nanti kita tengok berlaku taufan, umat manusia ni semua dah tak ada atas muka bumi kecuali yang beriman, maka mula kita kata kehidupan baru manusia. Jadi baginda Nabi itu menjadi ayah kepada generasi beriman yang baru. Itu digelar sebagai Abul Bashar At-Tani. Okey, baik. Bermula kisah Sayyidina Nuh alaihissalam disebut di dalam surah Nuh sendiri menyebut bahawa kaum dia melakukan syirik kepada Allah. Syirik dengan menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan sendiri. Kalau kita tengok sejarah cerita tu adalah mula-mula ada 5 orang soleh. Zaman sebelum tu ada 5 orang yang soleh yang disebut di dalam surah Nuh. Okey, 5 orang yang soleh ni kemudian meninggal. Bila mana meninggal, orang-orang keliling yang rasa macam takjub dengan kesolehan mereka membina tubuh-tubuh peringatan. Dia belum berlaku syirik, tapi dia adalah bermula dengan tubuh-tubuh peringatan. Kemudian fatrah berlalu lama dan lama, maka syaitan membisikkan supaya daripada hanya hormat, hanya sebagai peringatan menjadi didewakan. Akhirnya kaum Nabi Nuh alaihissalam ni mendewakan patung-patung tersebut dan mula syirik kepada Allah dan menyembah patung-patung tersebut. Sedangkan Al-Quran sebut inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah sebesar-besar ataupun satu kezaliman yang paling besar. Okey, bila mana Nabi Nuh alaihissalam dihantar ataupun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum dia untuk kembali menyeru mereka untuk sembah balik, kita kata kembali beriman kepada Allah. Dan sebelum tu saya sebut dulu, zaman Sayyidina Adam alaihissalam tidak berlaku syirik. Apa yang berlaku kepada dua anak Adam adalah dosa membunuh. Dosa membunuh bukan dosa syirik, dia lain. Maksudnya mereka masih, kita kata beriman dengan Tuhan, cuma melakukan dosa membunuh. Kalau saya salah, Ustaz betulkan. Okey. Baik. Okey. Kemudian selepas kita kata Nabi Nuh pun mula berdakwah kepada kaum dia. Disebut di dalam surah Hud, disebut di dalam suratul A'raf dan disebut di dalam sebahagian surah Makkiyah. Bila mana Nabi Nuh alaihissalam dia dakwah kaum dia tidak menerima dakwah tersebut. Sedang Nabi ni dia tidak boleh tengok ada kerosakan ataupun kita kata ada mafsadah, ada benda-benda yang tidak baik berlaku pada akidah kaum ataupun benda-benda keji yang berlaku. Maka apabila Sayyidina Nuh menyeru, mereka tidak mahu beriman. Bahkan mereka melemparkan pelbagai tuhmahan kepada Nabi itu. Kalau kita boleh tengok tuhmatul ula ataupun kita kata tuhmahan ataupun maksudnya memberi cabaran kepada Nabi, pertama mereka mempertikaikan kenabian Sayyidina Nuh alaihissalam. Di dalam surah Hud sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma naraka illa basharan mithlana." Kami ni wahai Nuh tak nampak kamu melainkan kamu tu hanyalah manusia macam kami. Tak ada apa-apa special. Dan yang paling kita terkejut, kita kata mereka seolahnya minta kepada Tuhan untuk jadikan malaikat itu sebagai Nabi. Sekadar manusia biasa, jadi awak dengan saya, kita sama-sama manusia. Tiba-tiba datang membawa risalah kenabian. Maka mereka mendustakan Nuh alaihissalam. Kemudian tuhmahan kedua, dia tidak berhenti di situ. Dia ada tuhmahan kedua, mereka mengatakan lagi bahawa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradilna badiyar ra'i. Kami ni wahai Nuh tak tengok lain kepada kamu
pengikut-pengikutmu tu adalah orang-orang yang sangat lemah, ataupun kita kata Badia Ra'yi ni macam akal pun kurang, tak berapa cerdik lah kata, seolahnya menghina orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh. Satu, mengingkari bahawa dia adalah Nabi di kalangan manusia. Kemudian kedua, mereka mengatakan pengikut Nabi ni hanyalah orang-orang yang lemah, miskin dan tak berapa nak cerdik. Macam tu. Sebab pemuka musyrikin ni, kafirin ni, mereka ni adalah golongan-golongan yang hebat. Barangkali kita tak tahu. Allah. Ketiga, ketika mana Sayyidina Nuh berdakwah lagi, maka mereka sebut lagi dekat Sayyidina Nuh dalam surah Hud, wa ma nara lakum alaina min fadl, kami tak nampak apa-apa yang special dekat kamu ni. Jadi pertikaian itu menyedihkan hati seorang Nabi. Akan tetapi Sayyidina Nuh alaihi salam ni yang paling unik, Allah sebut baginda berdakwah selama 950 tahun tanpa henti. Dakwah 950 tahun. Kalau kita fikir logik akal kita hari ni, benda tu seolah-olah tidak boleh diterima akal. Macam mana awak dakwah 950 tahun? Ini apa yang dirakam oleh Al-Quran. Maknanya kisah ini kisah yang benar. Quran dia tidak ada legenda, dongeng dan sebagainya. Kemudian mereka tambah lagi Nabi dan pengikut-pengikutnya dengan penipu. Mereka kata apa? Bal nazunnukum kadzibin. Bahkan kami tengok kamu adalah orang-orang yang berdusta. Ya Allah. Tengoklah kaum. Ketika Nabi datang untuk membawa mereka ke jalan kebenaran, ke jalan yang benar, mereka pula tak nak. Bahkan mereka sendiri mencampakkan diri ke dalam kita kata kebinasaan. Okey, tayyib. Kemudian Nabi ni dia terus berdakwah kaum dia. Dakwah dengan sangat, kita kata ada siang, ada malam, dengan pelbagai uslub digunakan ataupun pelbagai metodologi digunakan. Bahkan ada ketika Nabi menyebut kepada kaum, ya qaumi. Ya qaumi ni kalau kita tengok dia ada unsur-unsur merayu, memujuk. Bila dia sebut ya qaumi di dalam Al-Quran, pemilihan kata-kata ya qaumi itu bermakna aku sebahagian daripada kamu dan kamu adalah sebahagian daripada aku. Kita sama-sama satu bangsa. Satu bangsa lah, senang nak kata Ustaz. Jadi Ustaz dan saya tegur Ustaz. Ustaz tegur saya, awak buat salah sekian-sekian ni, saya kesian kat awak ni. Kita ni satu bangsa. Dia macam tu. Jadi bila mana Nabi sebut ya qaumi, aku ni datang sebagai pemberi peringatan, sayang kat kamu, tak mau tengok kaum dia terus mendusta ataupun mensyirikkan Allah, dan tak nak tengok kaum ni terus berada dalam kekufuran. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu dibukakan mata hatinya. Okey. Kemudian kalau kita tengok lagi, saya dalam banyak-banyak surah tu saya kagum dengan surah Hud, Ustaz. Okey. Surah Hud dia bercerita secara detail kisah Sayyidina Nuh alaihi salam di dalam 25 ayat. Bermula kalau kita 25 ayat. Paling panjang. Dia mengambil paling panjang dalam Quran. Cerita Sayyidina Nuh ni berada dalam surah Hud. Okey. Kita mesti terfikir, kenapa cerita ni tak duduk dalam surah Nuh? Kenapa duduk dalam surah Hud? Biarlah cerita Hud, cerita Nabi Hud yang mendominasi cerita. Okey. Saya kupas. Boleh saya kupas macam lain, Ustaz? Cerita Nabi Hud. Boleh saya kupas daripada surah Hud? Itu pun yang dinantikan. Khususnya Masya Allah. Pasal apa surah Hud jadi panjang benar cerita Nabi Nuh, surah Nuhnya pula tidaklah panjang mana dengan kisah Nabi Nuh dalam surah Hud. Silakan Ustazah. Okey. Sebelum tu kita tengok Hud ni, Hud waw dal, pendek sahaja. Dan ulama sebut surah Hud ni dia tidak ada nama lain, dia tak ada nama kedua, nama ketiga. Dia hanyalah satu-satunya nama dia Hud. Kemudian Hud ni
kalau kita tengok daripada segi bahasa, secara simpelnya ataupun secara ringkasnya, daripada segi bahasa membawa maksud at-tama'ninah. Membawa maksud as-sukun. Tama'ninah, as-sukun, maknanya ketenangan. Dia ada ketenangan pada surah tu. Okey, kita patah balik sikit ke sejarah Nabi SAW, baginda Nabi SAW. Dalam kitab Rahul Maktum ataupun kita boleh tengok tafsir Tantawi, tafsir Al-Wasit Imam At-Tantawi, dia menyebut bahawa surah Hud ni dia turun pada satu fatrah Nabi SAW sangat sedih. Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika tu Sayyidatina Khadijah wafat. Sayyidatina Khadijah wafat pada tahun yang sama. Kita kata bapa saudara Nabi, pakcik Nabi lah yang Nabi paling sayang, Abu Talib, meninggal pada tahun yang sama dalam keadaan Nabi ditekan oleh kaum sendiri. Maka saya nampak simbolik surah ni, pertama dia datang surah Hud ni dia datang menenangkan hati Nabi SAW. Kamu nak tunjuk apa? Wahai Muhammad, seolahnya bukan kamu sahaja yang melalui jalan dakwah yang susah. Bahkan Nabi sebelum kamu, tengok Sayyidina Nuh alaihissalam melalui satu zaman yang susah, satu zaman yang sangat payah. Dalam keadaan cerita Nabi Nuh tu dalam surah Hud, anak dia sendiri pun tidak beriman. Kan kalau anak kita tengok, okey, kalau Nabi pakcik dia tak beriman, tapi ni bukan pakcik, anak yang lahir pada sulbi dia, kita kata. Okey, kemudian dikaitkan macam ni pula. Ada ulama bercerita bahawa dalam surah Hud alaihissalam ni, dia bukan sahaja untuk menenangkan hati Nabi, tapi dalam keadaan Hud yang bermakna tama'ninah dan sakinah tadi ni, ada penceritaan untuk menenangkan hati Sayyidina Nuh sendiri. Okey, bila mana kita kata kaum dia buat tohmahan macam-macam, maka Allah datang. Maka Nabi Nuh ni pun dia berdoa dekat Allah. Dia doa, dia minta dekat Allah dalam munajat dia. Rasa dah kita kata macam tak boleh. Kita rasa macam Nabi dia rasa macam kaum dia dah terlalu melampau. Dia dah dakwah dalam satu fatrah yang panjang. Maka Nabi Nuh pun dia bermunajat dekat Allah. Dan Allah berfirman kepada Nabi dan diarahkan Nabi itu untuk membina bahtera. Membina, kita kata kapal lah. Bentuk kapal tu macam mana, wallahu a'lam. Dan bila Allah jawab doa Nabi Nuh tu, itu adalah seolahnya macam menenangkan hati baginda Nabi. Maknanya Allah tak tinggal Nabi Nuh alaihissalam, tetapi Allah bersama-sama dengan Nabi Nuh untuk kita kata dalam jalan dakwah tersebut. Okey, itu pertama. Kemudian kita tengok lagi, Nabi SAW bila turun kisah-kisah di dalam Al-Quran ataupun terutama kisah para Nabi, para Anbiya dan juga kita kata kisah Al-Umam As-Salifah, maka saya katakan bahawa itu adalah litasmiyah fu'adun Nabi, untuk menjadi hiburan hati Nabi SAW. Kalau kita tengok cerita Sayyidina Nuh ni, dia membina bahtera. Pertama sekali, kenapa kapal Nabi Nuh tu Quran tak sebut sebagai safinah, datang sebagai al-fulk. Apa beza safinah dan fulkun? Kalau kita kata safinah ni dia adalah kapal, satu kapal. Tapi kalau digunakan ibarah, sebab Quran ni pemilihan kata-kata dia adalah sangat detail. Okey, baik. Bila digunakan perkataan fulk, maka ulama-ulama ada yang berbincang, ulama-ulama bahasa pun nampak bahawa fulkun ni membawa kebarangkalian, kemungkinan fulkun ni boleh jadi satu kapal, boleh jadi dua ataupun banyak. Sama ada dia jadi safinah wahidah ataupun jamak. Sebab kita tak tahu Nabi bina banyak mana. Sebab Nabi kan bawa pengikutnya yang beriman dan bersama-sama dalam kapal tu adalah hayawan. Betul. Haiwan-haiwan tu sepasang-sepasang macam tu kita kata. Betul. Okey. Jadi Allah
perintahkan kepada Nabi Hud alaihi salam supaya Nabi itu membina bahtera. Dan Nabi dia ikut dan taat. Bila mana Nabi tersebut membina bahtera, tengok perangai kaum dia. Masa Nabi tu sedang buat kita kata kapal Safinatun Najah, kapal penyelamat ataupun bahtera yang akan menyelamatkan mereka daripada azab. Bila lalu golongan-golongan yang kafir tadi, mereka pun mengejek-ngejek Nabi tersebut alaihi salam. Mereka datang mengejek Nabi. Mungkinlah fikir, tiba-tiba kamu buat kapal, kenapa? Dah awak ni dah kenapa tiba-tiba buat kapal, datang menghina Nabi, datang mencerca, kita kata bahkan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok pada seorang Nabi. Tapi Nabi ni, Rasul ni, antara Rasul Ulul Azmi, Nabi yang sangat berat ujian dalam jalan dakwah, terus bertahan, akhirnya Nabi itu membuat kapal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud ayat 36, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'min. Allah sebut apa? Kami wahyukan kepada Nuh selepas satu fatrah dakwah yang panjang bahawa kamu tu mereka tidak akan beriman. Lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, kecuali memang orang yang telah beriman. Maka Allah kata dekat Nabi dalam surah Hud ayat 36 tu, wahai Nuh, maksudnya berhentilah dakwah tu, berhentilah dakwah. Mereka ni tidak akan beriman lagi kepada kamu, hanya sebilangan kecil yang memang telah beriman. Okey. Kemudian Nabi pun dia start bina-bina bahtera semua. Akhirnya Allah menjawab doa Nabi tersebut dengan membuka kita kata pintu-pintu langit. Membuka pintu langit dan air tu keluar daripada bumi. Dan itulah kali pertama taufan sedahsyat tu berlaku ala wajhil ardh, berlaku di atas muka bumi. Sebelum ni kiranya tak ada lagi sedahsyat tu, kita kata azab ataupun tak ada lagi banjir besar berlaku, tak ada lagi taufan sedahsyat itu berlaku. Kemudian kalau kita tengok Quran bercerita air itu mula-mula keluar daripada wafarat tanur. Tanur ni ya, dia keluar daripada tanur. Tanur ni dia ada pelbagai maksud. Antaranya tanur ni umpama tempat membakar roti bawah tanah. Selalunya kalau Arab dulu, bangsa-bangsa dulu, dia bakar roti kat dalam tanah, mestilah dia pilih tempat yang kering, yang mustahil air akan lalu. Sebab macam mana nak cucuk api, macam mana nak bakar roti kalau tempat dah basah. Jadi bila mana air keluar daripada situ, menunjukkan kita kata menunjukkan satu benda dahsyat akan berlaku. Wafarat tanur, dia macam tu. Kemudian ulama menyebut lagi, ada ulama dia bagi berbagai-bagai maksud. Dia kata tanur ni mungkin tulu asyams, mungkin air tu keluar ketika matahari sedang naik, ataupun ada yang kata tulu al-fajr, mungkin pada waktu pagi air tu keluar. Al-muhim yang kita faham, air itu keluar daripada bumi dan air itu turun daripada langit. Dan kalau menariknya, kita kata air kan, hanya air. Tapi air itulah, taufan itulah jundun min junudillah, menjadi tentera daripada tentera-tentera Allah yang Allah kehendaki untuk maksudnya macam mengikut arahan Allah dan taat kepada Allah. Begitu juga langit, dan begitu juga dengan bumi. Okey. Bila mana keluar Nabi ni pun dia pun menyeru kepada kaum dia. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini naini. Maknanya Nabi ni dipanggil pengikut-pengikut dia bersama dengan makhluk yang ada, naiklah setiap pasang itu, sebab dia sebut zawjaini naini itu. Dia kata naiklah ke dalam bahtera tersebut, kecuali orang yang kafir. Maknanya daripada awal kita tahu bahawa orang yang kafir dia takkan naik bahtera tu, hanya yang beriman sahaja berada dalam bahtera tu. Dan yang paling cerita ni paling unik dan sedih kalau kita tengok adalah anak Nabi itu sendiri, kita kata anak kandung Nabi itu sendiri tidak menaiki bahtera tersebut.
Satu benda yang kita boleh kata kadang-kadang kalau kita tengok masyarakat kita, kita selalu kata bapa baik, anak tak baik. Seolahnya dia sebenarnya macam ni. Iman tu dia tak dapat diwarisi. Tengok isteri Nabi Nuh sendiri, isteri Nabi Nuh dalam surah Al-Tahrim ayat 10 pun disebut isteri dia adalah kafirah. Macam tu juga dengan anak Nabi Nuh. Maka dalam rumah Nabi tu, rumah Nabi yang dia keluar dakwah 950 tahun, anak dan isteri pun tidak beriman, dan itu adalah antara cabaran yang besar bagi seorang Nabi. Keluar berdakwah di rumah tidak beriman, itu adalah ujian-ujian Allah untuk para Nabi yang Allah pilih. Okey, jadi siapa sekarang yang berada dalam bahtera Nabi Nuh? Yang pertama adalah Nabi itu sendiri, kemudian al-mu'minuna min ahli Nuh, golongan mukmin ataupun orang yang beriman daripada kalangan keluarga Nuh sendiri. Keluarga Nuh, cuma Quran mendiamkan perkara tersebut. Quran tak sebut pakcik ke Tok Wan ke Tok ke apa macam tu. Quran tak sebut. Makcik Kiah pun kita tak tahu, wallahu a'lam. Hadza mubham min mubhamatil Quran. Yang Quran tidak sebut dan juga hadis sahih tidak menyebut, maka kita tidak bercerita. Okey, kalau nak tengok riwayat Israiliyat memang banyak. Berjenis-jenis lah. Pasang lah kalau nak baca riwayat Israiliyat. Tapi saya tak nak sebut. Itu golongan pertama. Golongan kedua pula yang naik adalah orang-orang mukmin di kalangan pengikut Nabi yang bukan daripada darah daging dia. Ikut dia lah siapa-siapa yang mengikut Nabi tu. Berapa bilangan mereka? Wallahu ta'ala a'lam. Hadha aidan min mubhamatil Quran. Okey, kemudian yang ketiga adalah inilah haiwan-haiwan ataupun makhluk yang berpasang-pasangan yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Okey, jadi daripada 3 golongan berada dalam satu bahtera, akhirnya Allah berfirman dekat Nabi, maka Nabi pun bila naik kapal tu, bila azab dah jadi taufan, dah dahsyat sangat dekat luar ni, maka Nabi pun naik dan membaca doa. Doa yang paling masyhur adalah wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah bersama dengan mereka, maka bergeraklah bahtera tu pergi ke tempat yang kita kata ditentukan. Okey, tayyib. Dalam keadaan taufan ribut tu, ada satu benda yang paling unik berlaku. Nabi Nuh dia nampak anak dia fi ma'zal. Ma'zal ni kalau kita kata uzlah ni, dia bersendiri. Dia berada pada satu tempat, dia seorang-seorang sahaja. Orang kafir lain dah tak nampak. Okey, jadi Nabi Nuh dia nampak anak dia ada, kita kata ada atas satu bukit macam tu. Nabi memanggil anak dia. Nabi pun panggil lah anak dia, ya bunayyarkab ma'ana. Wahai anak yang aku sayang. Dia ada kasih sayang kat situ. Wahai anak yang aku sayang, mai sini, mailah dekat ayah ni. Naiklah bersama-sama aku ke dalam bahtera. Maka ulama berselisih pendapat. Ada pendapat mengatakan dia panggil anak dia untuk naik bahtera sebab dia ada kita panggil atifatul ubuwah. Dia macam ada kasih sayang seorang ayah. Macam mana jahat pun anak, ayah dia tetaplah ayah. Dia ada rasa kasih dan sayang. Itu pendapat pertama. Akan tetapi sebahagian ulama dia tarjih, dia tolak pendapat tersebut. Dia kata tak, sekarang ni cerita dia bukan cerita kasih sayang. Cerita dia adalah bila dia nampak anak dia duduk seorang-seorang terpencil fi ma'zal, terpencil dan terasing daripada orang-orang kafir yang lain, dia ni Nabi ni, dia merasakan bahawa anak tu mungkin ada kecenderungan untuk beriman. Sebab tu dia panggil anak dia masuk ke dalam bahtera. Dia rasa macam mungkin anak dia, sebab anak dia dah tak duduk dengan kelompok orang kafir, anak tu duduk seorang-seorang, mungkin dia ada kecenderungan untuk beriman. Maka dia pujuk anak dia, datang wahai anak, naiklah dengan ayah ni, tengok ayah duduk dalam bahtera. Tapi Allah tunjuk dan takdir bahawa anak tu dia tak mau naik bahtera tu. Betapa degil kita kata anak dia tak mau naik pun. Walaupun seorang ayah itu memanggil dengan
baik, ya bunayya rkab ma'ana. Quran pilih perkataan-perkataan yang kita kata hebat. Kalau nak terjemah pun sebenarnya susah ke dalam bahasa kita. Okey. Maka ada sebahagian ulama macam saya kata tadi menolak pendapat tu. Dia rasa bukan atifatul ubuwah, bukan kasih sayang, tapi sebab anak tu cenderung kepada iman. Kalau nak rasa kasih sayang, daripada mula dah suruh naik. Daripada mula lagi. Daripada bagi special sikit kat anak aku ni, anak Nabi ni, kapai ni pun aku yang buat. Dia macam tu. Tapi pada konsep keimanan, dia tidak ada unsur-unsur kasih sayang. Dia macam keimanan tu Allah dulu, letakkan Allah yang utama. Okey, sebab tu saya rasa macam surah Hud ni dia adalah satu surah yang memujuk Nabi SAW. Nabi kaum dia sendiri, kita kata musyrikin Arab tu, bangsa dia sendiri, Quraisy sendiri yang bangun menentang dakwah. Tengok apa yang berlaku pada Nuh. Anak sendiri, pada kita kata masa tu taufan dah berlaku dengan dahsyat. Anak pun tak mau naik bahtera tu. Akhirnya datang ombak besar, akhirnya ombak tu kita kata menenggelamkan anak dan Nabi Nuh alaihi salam pun terpisah dan tidak lagi nampak anak dia berada di mana. Okey. Kemudian dalam surah Nuh ni pun yang surah Hud ni pun yang paling unik adalah Allah menyebut bahawa Allah sebut dekat Nabi sebagai teguran. Aitab ni adalah teguran lembut dekat Nabi. Wahai Nuh alaihi salam, anak kamu ni laisa min ahlik. Anak kamu bukan dari kalangan ahli kamu. Jadi ulama pula berbeza pendapat. Laisa min ahlik ni makna apa? Maka datang tiga pendapat. Pendapat pertama kata, pendapat pertama ni total tolak. Dia berkata laisa min ahlik ni maknanya dia tu adalah anak zina. Jadi Allah sebut dia bukan ahli keluarga kamu sebab dia adalah anak zina. Pendapat kedua datang, dia kata anak yang Nabi ajak naik bahtera tadi yang degil dan ingkar tu adalah anak tiri Nabi. Bukan anak betul-betul, sebab tu laisa min ahlik. Dia adalah anak kepada isteri yang derhaka tadi. Bila kahwin, jadi anak tiri lah, Nabi tu pun sayang, tak ada masalah. Maka pendapat kedua juga ditolak. Tidak ada kena-mengena. Maka datang pendapat ketiga yang ulama sepakati dan ditarjihkan bahawa laisa min ahlik adalah laisa min ahli dinik. Dia bukan daripada kelompok yang beriman dengan kamu. Dia bukan pengikut kamu. Ahli kat situ adalah pengikut yang beriman dengan kamu. Sebab kalau dalam konsep keimanan, hubungan kita ni, hubungan sesama kita ni terikat dengan ketakwaan kepada Allah dan juga keimanan itu melebihi keterikatan darah sebenarnya. Contoh, bapa dia Islam, anak dia tak Islam. Betul bapa anak ada kasih sayang semua betul. Tapi dia tidak terikat kuat sebagaimana ikatan akidah. Jadi laisa min ahlik ni maknanya walaupun dia ada hubungan darah dengan kamu, tapi dia bukan daripada golongan kamu. Sebab dia ingkar dan kufur pada aku. Allah kata macam tu. Okey, akhirnya setelah berlaku perkara-perkara tersebut, maka Allah berfirman, kita kata Allah memerintahkan kepada bumi dan langit. Allah kata, ya ardu bla'i ma'ak. Wahai, macam wahai bumi, kalau nak kata Melayu dia macam ni. Wahai bumi, sedutlah air tu. Taufan kan berlaku tadi, banjir besar berlaku, menghapuskan, kita kata habis semua kaum atas muka bumi tu yang kufur pada waktu tu. Maka Allah suruh bumi tu menyedut air tu masuk. Wa ya sama'u aqli'i. Seolahnya wahai langit, sedut balik air tu. Maka taufan pun berhenti. Dan akhirnya bahtera tersebut mendarat kita kata disebut dalam Quran di Bukit Judi. Yang tu. Dan yang paling unik cerita Nabi Nuh alaihi salam disebut di dalam suratul Ankabut bahawa Nabi ni dia berdakwah selama 950 tahun. Fala bisa fihim alfasanah illa 50 aman. Okey, kalau kita tengok sanah dan am
adalah makna yang sama daripada segi bahasa Melayu. Kenapa disebut falam tafihim alfasana illa khamsina aman? Maknanya dia nak kata Nabi ni dihidup pada satu fitrah, sanah dia 900 sanah tu adalah yang sangat teruji dan penuh ujian pada jalan dakwah tersebut. Manakala am ni digunakan untuk tahun-tahun yang menggembirakan. Illa khamsina aman, maknanya 50 tahun tu tidak ada cerita, mungkin tidak ada cerita dakwah ke, mungkin tidak berlaku benda-benda yang menyebabkan sedihnya hati seorang Nabi. Tapi 950 tahun. Alfasana. Illa, diguna illa. Kecuali 50 am. Itu yang kita kata pemilihan perkataan dalam Quran ni, dia adalah sangat unik dan sangat special. Sebab tu dia jadi mu'jizah khalidah. Tak ada siapa boleh lawan Al-Quran. Dan tidak ada bahasa boleh menandingi bahasa Al-Quran tu. Kita hanya boleh terjemah, boleh buat tafsiran. Tapi nak dapat detail macam tu, macam Quran tu adalah sangat susah. Jadi saya pesan kepada diri saya dengan sahabat-sahabat semua yang mendengar, kita jadikan kisah-kisah dalam Quran ni adalah panduan dan sandaran dalam kehidupan. Apa yang kita lalu, kita rasa tengok Nabi Nuh alaihi salam. Bila mana rasa susah menghadapi kaum yang ingkar, Nabi tak putus asa, tapi Nabi berdoa kepada Allah. Saya teringat kata-kata Hamka almarhum menyebut bahawa ketika jalan di bumi ditutup orang, jalan ke langit lapang terhilang. Maknanya kalau dah tak ada apa dah buntu jalan, tak jumpa jalan dah, maka tadah tangan berdoa pada yang atas sana. Dia macam tu. Masih sampai sini. Ada apa-apa persoalan ke? Oh, tak dengar Ustazah, minta maaf terputus tadi. Rupanya okay. Dah kapal terbang dah mendarat rupanya. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Saya memahami betapa mencabarnya 950 tahun untuk dibicarakan dalam tempoh 30 minit, 40 minit, dan apatah lagi ini adalah satu topik yang Ustazah ta'amuk, ya, tafaqquh. Berapa tahun Ustazah PhD dalam tajuk mengenai Nabi Nuh? Saya menulis sekitar setahun lebih lah, setahun 2 bulan macam tu. Ini luar biasa ni. Tajuk ataupun kajian Ustazah, kalau tidak keberatan boleh kongsikan mengenai sudut apa? Adakah sejarah atau bahasa atau kajian dari sudut munasabah, atau boleh Ustazah kongsikan dengan rakan-rakan penonton skop kajian Ustazah mengenai Nabi Nuh? Okay, saya memilih tajuk Munasabatu Masyahid Qissah Nuh alaihi salam li suwariha. Maknanya munasabat masyahid. Masyahid ni adalah gambaran-gambaran cerita Nabi Nuh di dalam surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Secara kita kata saya buat tafsir bertopik lah, maudu'i, dirasah maudu'iyah. Dan saya kaji 8 surah. Saya kaji 8 surah melalui munasabat. Contohnya, kenapa cerita Nabi Nuh ada dalam suratul A'raf? Kenapa cerita Nabi Nuh ada dalam kita kata surah Hud? Kenapa cerita Nabi Nuh datang dalam suratul Syu'ara? Saya buat munasabat antara ayat. Kemudian saya buat munasabat ada syakhsiyah Nabi pada setiap cerita tu, pada setiap surah tu dia ada gambaran-gambaran syakhsiyah Nabi. Kemudian munasabat daripada segi nama surah dan kaitan cerita yang ada dalam tu. Dan saya satu surah yang saya tak tulis adalah suratul Nuh. Kajian saya 8 surah kecuali surah Nuh. Sebab surah Nuh saya anggap memang bercerita tentang Nabi Nuh. Jadi saya berbincang dengan supervisor dulu dan kami bersetuju 8 surah sahaja untuk dikaji kecuali surah Nuh. Itu saya, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Kalau ditanya Ustazah, kenapa cerita Nabi Nuh bertaburan, ada dalam surah Hud, ada dalam Al-Ankabut, pasal apa tidak letak sekali dalam surah Nuh?
setakat Ustazah kaji mungkin ada jawapan sebab kadang itulah tomahan daripada orientalis pun. Ya, mereka kata Nabi ni kucak-kacir, sekejap teringat maka bercakap Nabi Nuh, sekejap teringat bercakap balik Nabi Nuh, lalu yang tu jadi bertaburan. Atau barangkali ada hikmah sebenarnya Ustazah kepada pelbagai surah, 8 surah Makkiyah tadi tu. Kenapa begitu Ustazah? Kenapa tidak dijadikan satu surah yang mengumpulkan semua kisah Nabi Nuh alaihi salam tanpa perlu rujuk surah-surah yang lain? Pandangan Ustazah, komen. Silakan Ustazah. Ini sekadar pandangan peribadilah. Setelah apa kajian yang dibuat, saya nampak dia memang ada kaitan, dan setiap ayat ataupun surah turun dia ada berkaitan. Kita panggil dia ilmu munasabat. Dia ada kaitan-kaitan sama ada dengan surah sebelum tu ataupun ayat sebelum tu, ataupun saya kata tadi macam sesama ayat tu sendiri dia ada perkaitan ataupun dengan nama surah. Dan kemudian surah-surah ni dia turun ada kita kata cerita-cerita ni datang ada terma-terma tertentu. Dia ada sebab-sebab tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan yang keduanya, walaupun ada orang kata dalam Quran tidak ada kita kata, ada orang kata habis cerita ni berulang-ulang. Dalam Quran kan tidak ada Quran kan tidak ada tikrar. Di mana datang pengulangan tersebut? Bukankah cerita Nabi ni berulang-ulang? Maka saya ambil petik daripada kata-kata Syekh Fadil Hasan Abbas, Allah yarhamuh, dalam buku Qasas Al-Quran dia, buku Qasas Al-Quran Al-Karim tu, Syekh Fadil disebut, dia kata bahawa ada 2 syarat untuk melalui tikrar. Kalau kita kata ada pengulangan dalam Al-Quran, kena ada 2 syarat. Pertama, kita kata benda tu adalah bermakna yang sama. Makna dia mesti sama. Kalau makna dia sama, benda perkataan tu sama pada sisi makna dia. Kemudian keduanya, siyak ayat tu mesti sama. Kalau Quran tu turun pada konteks ayat tu berbeza, maka kita tidak kata tikrar. Penuhi dulu 2 syarat, baru kita boleh kata dan kita boleh sabit bahawa Quran tu ada tikrar ataupun ada unsur pengulangan. Okey, contoh macam Suratul Rahman, ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Berulang banyak kali. Secara zahir mungkin memang ada pengulangan, tapi kalau secara konteks ayat tak. Dia nak sabit benda sebelum tu. Dia nak sabit benda sebelum tu selepas disebut nikmat dan lain-lain. Masya Allah lah. Maka kesimpulannya dengan 2 syarat tadi sebenarnya tidak wujud pengulangan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita faham pengulangan itu. Masya Allah. Ustazah, berdasarkan pengalaman Ustazah dalam bidang pengajian Quran ini, Ustazah tadabbur kisah Nabi Nuh, saranan kepada masyarakat, para penonton, 2, 3 ataupun 1 tafsir yang Ustazah boleh sarankan untuk kita baca supaya membantu proses tadabbur. Ustazah, silakan. Okey, ni untuk diri saya dululah. Saya pun masih menuntut, saya pun masih penuntut ilmu, insya-Allah. Saya untuk orang-orang awam, maksudnya bukan orang-orang bidang, saya suggestkan buku dia, ada satu kitab tafsir terbaru yang keluar, nama dia Wahatut Tafsir. Wahatut Tafsir tu dah kita kata belik tengok semua, dia menggunakan bahasa-bahasa yang moden dan mudah. Dia datang dalam 15 jilid dan menulis Wahatut Tafsir selama 20 tahun. Satu orang ulama Mesir yang berada di bumi Madinah, dia mengarang buku Wahatut Tafsir selama 20 tahun. Datang dengan ayat yang simple, datang dengan kita tulis asbabun nuzul, semua penceritaan pun lain, dan bahasa adalah bahasa yang moden. Itu satu. Kemudian tafsir kedua, tafsir Ustazah ya, waw alif orang bidang pun kali pertama dengar ni. Wahatut Tafsir, masya-Allah, Allahu akbar. Nanti Ustaz kongsi link kan di Facebook nanti dekat semua. Okey, kemudian yang kedua yang paling masyhur di kalangan kita adalah Tafsir Al-Munir. Tafsir Munir, Tafsirul Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili, Allah yarhamuh, pun menggunakan bahasa-bahasa yang kita kata terkini. Dia tak ada lagi contoh macam ayat Sayugia ke, tak ada lagi, kita pula pening nak fikir kan. Okey, kemudian yang ketiga, saya suka kalau kitab yang ringkas adalah kitab Syekh Fadil Hasan Abbas, Al-Tafsir Al-Quran Majid. Dia dalam 4-5 jilid macam tu. Pun sebab dia adalah
sebenarnya tafsir yang Syekh sampaikan kuliah melalui radio. Kemudian anak-anak murid ni tulis balik, menjadikan dia tafsir. Yang ni lah. Kalau yang bahasa Melayu, mungkin kita ada Pimpinan Ar-Rahman yang memang menjadi rujukan kita di tanah Melayu ni, ataupun buku Almarhum Hamka, Tafsir Hamka. Memang rapat dengan kita, akrab bahasa-bahasa dia. Okey. Tapi tafsir Al-Azhar tidak dipandang orang Arab kan Ustazah, sebab ialah dalam bahasa Melayu Tapi saya pernah bentang tentang tafsir Hamka dalam kelas. Jadi dia orang macam unik. Dia macam Arab terkejut, dia tak sangka ada orang menulis tafsir juga di balik jeriji besi. Jadi saya kata ni adalah mungkin Sayyid Qutb kedua meminta tafsir di balik jeriji besi. Betul. Orang Arab dia kenal Sayyid Qutb menulis daripada tirai besi. Kalau di Arab ni Ustazah, yang macam mirip-mirip Hamka ni tafsir mana Ustazah? Mirip-mirip Hamka adalah Fizilal Quran Fizilal Quran lah kot Fizilal Quran ataupun Al-Mannar lah. Al-Mannar. Dia walaupun kritikan kepada Al-Mannar, tapi kita ambil daripada sudut pandang yang positif lah. Kita boleh baca pada bahagian-bahagian positif. Sebab mungkin kita kata Buya Hamka, Sayyid Qutb dengan Al-Mannar, mereka adalah orang-orang yang dia nak islah masyarakat. Dia nak baik pulih masyarakat. Jadi pemikiran tu lebih kurang. Ayat-ayat dia pun macam tu. Dia madrasah islahiyah macam tu. Aliran pemikiran. Ustazah, kalau tidak keberatan, ada 2-3 soalan daripada rakan-rakan penonton. Ustazah boleh bagi komentar kepada beberapa persoalan. Boleh Ustazah ke? Dalam baki 13 ke 15 minit berbaki ni, sebab IG ni dia batas dia 1 jam. Boleh Ustazah? Ustazah ada masa lagi? Boleh InsyaAllah. Okay. Daripada saudara Imran Zaman ataupun Imran Azman, minta maaf kalau tersalah sebut nama. Adakah kisah Nabi Nuh dengan anak baginda yang diceritakan tadi, yakni dalam surah Hud, menunjukkan darah daging kita boleh ditinggalkan demi agama? Komen Ustazah. Okey, sebenarnya kalau kita tengok, bukan ditinggalkan demi agama. Fatrah dakwah tu berlaku 950 tahun. Ya Allah Akbar. Ini Allah yang tetapkan. Ini ketetapan Allah. Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal. Dakwah sampai akhirnya Allah yang putus. Henti dakwah bina Safinah atau bina Al-Fulk tu, bina Bahtera. Okey, selesailah kamu dengan mereka. Selesai kamu wahai Nuh dengan mereka. Mereka tu sekarang Allah jatuh azab. Dia macam tu. Supaya tak salah faham. Betul, setuju. Selagi mana soalan boleh yang baik saya kira. Tariklah. Sebab ada yang keliru. Soalan ini barangkali merujuk kepada segelintir kaum muslimin yang keliru dan salah tafsir. Ya. Macam mereka menganggap Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak atas nama agama. Walhal ia adalah perintah Allah. Mereka rasul yang diberikan wahyu. Nabi Nuh juga diberikan wahyu, dan kita bukan rasul yang diberikan wahyu tinggalkan anak-anakmu kerana agama. Jadi tugas kita adalah berdakwah sampai matilah, ya, insya-Allah, ya. Jadi ini soalan daripada yang pertama, mudah-mudahan ada pencerahan kepada Encik Imran. Tadi daripada Wani Fauzi, beliau ada bertanya soalan, bagaimana Ustazah menyebut surah Hud, surah ketenangan? Boleh Ustazah kongsikan dia punya, macam mana boleh Ustazah pergi kepada surah Hud sebagai surah ketenangan? Sangat mahu mengetahui bagaimana kaedah yang Ustazah telah gunakan. Clear tak Ustazah? Okey, saya boleh. Okey, kalau saya salah, mohon teguran. Saya pun masih belajar. Kalau saya salah, tegur. Nahnu nata'allam ma'a ba'd. Kita sama-sama belajar, insya-Allah. Okey. Saya cerita tadi, saya kongsi tadi, saya ambil daripada nama Hud. Ini ulama yang buat. Kata-kata ni semua bukan daripada saya. Saya nakal daripada
para ulama. Sebagai contoh Syekh Shalih Al-Faridi dan ulama-ulama kita kata bidang bahasa, mereka menyebut hud ni kalau daripada segi bahasa, secara literalnya membawa makna ketenangan. Kemudian ada unsur-unsur sakinah. Sebab tadi saya cerita turunnya surah Hud ni pada fatrah Khadijah radhiyallahu anha wafat, dan pada ketika Abu Talib meninggal dunia dan Nabi dihentam teruk oleh kaum dia. Kemudian turun cerita Nabi Nuh dalam surah Hud ni sebab dia sebenarnya Allah nak bagi ketenangan dekat Nabi. Dia simbolik dia macam tu, nak bagi ketenangan dekat Nabi. Wahai Muhammad, bukan kamu je lalu susah. Tengok para rasul terdahulu yang melalui susah dengan kaum mereka. Tengok cerita Nabi Nuh. Dia melalui kita kata dakwah yang sangat berat. Saya sebut tadi kaum dia, Nabi tu sebagai penduta. Nabi tu kaum dia lemah. Nabi tu penipu. Kamu Nabi, sedangkan kamu pun manusia macam kami. Tuhmahan yang Quran sebut. Cuma Quran tak sebut berapa lama makan sebut benda tu dekat Nabi. Jadi dia ada unsur ketenangan. Macam tu juga dekat Sayyidina Nuh. Simbolik ketenangan tu adalah bila mana Sayyidina Nuh alaihi salam dia dah didakwah 950 tahun kepada kaum dia. Akhirnya dia rasa sedih kaum tidak menerima dakwah kita kata Rabbaniyah tu. Akhirnya dia doa dekat Allah perintah supaya berhentilah dakwah tu, bina bahtera, memujuk hati seorang Nabi. Maknanya pertolongan akan sampai. Dia macam tu. Munasabat. Setuju Ustazah. Pendekatan para ulama tafsir yang di kemudian ini kelihatannya memudahkan faham masyarakat dengan menyebut terlebih dahulu tema surah berkenaan, seperti surah Hud, surah ketenangan, surah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama bila menyebut tema ataupun maksud surah ini, mereka ada justifikasi. Sebagai contohnya dalam surah Hud sendiri, penghujung surah ayat 120 ada cerita ketenangan. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Jadi Ustazah, saya diberikan amaran oleh Instagram 1 minit 30 saat remaining. Jadi minta maaf rakan-rakan Facebook sebab Ustazah memilih channel yang lebih jelas audio dan visual, iaitu Instagram. Jadi ada 2-3 soalan, jangan marah kat saya sebab tak dapat nak ambil soalan berkenaan kerana faktor masa. Terima kasih Dr. Azam Rasdi dari Padu Usim, rakan seperjuangan Ustazah barangkali yang mendoakan agar ya, Masya Allah, kita ada Jordan, kita ada Maghribi, kita cuba usaha Mesir juga nanti insya-Allah. Ada beberapa lagi murabi dalam senarai yang Tadabbur Center ambil inisiatif untuk perkenalkan kepada masyarakat insya-Allah. Ustazah, 60 saat sahaja untuk kesimpulan dan harapan. InsyaAllah. Silakan Ustazah. InsyaAllah, kalaupun kita berada pada jalan benar, kita teruslah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, tetapkan iman kami pada jalan kamu menghadapi fitnah akhir zaman. Jangan lupa baca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah dalam Al-Quran. Itu pedoman, itu adalah panduan untuk kita semua. Dan jangan letih untuk terus berdakwah. Teruskan jalan berdakwah. Allah ma'ana, Allah ada dengan kita, takkan tinggal kita sendiri. Haza faqat minni, jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum, barakallahu fikum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak pada Ustazah Mardiah